Siapa sangka ayah kandung tergamak mendera anak kandung dia sendiri sehingga menyebabkan kematian. Pada 26 April tahun 2016, seorang lelaki yang bernama Anwar bin Yusof telah membuat satu laporan berhubung dengan kematian anak kandung dia yang bernama Siti Hajah. Memang masa mula-mula tu, masa si Anwar ni buat laporan, polis memang tak ada syak apa-apa pun dekat dia. Polis tak curiga apa-apa pun dekat dia sebab dia bagi tahu dekat pihak polis yang anak dia meninggal dunia sebab demam panas. And then dalam laporan, polis pun mengklasifikasikan kematian tersebut sebagai mati mengejut. So polis pun terimalah laporan tu and orang pun buatlah siasatan. Alangkah terkejutnya pihak polis bila dorang tengok mayat Siti Hajah kurus kering dan berat mayat Siti Hajah tu hanya 18 kg sahaja, guys. Dan dorang sendiri nampak terdapat banyak kesan gigitan pada seluruh tubuh badan Siti Hajah. So bila dorang tengok keadaan macam tu, dorang pun suspicious. Orang kata tu curiga lah. Bapak dia cakap demam panas, tapi apa pasal condition mayat sampai kurus kering? Berat dia jadi 18 kg and banyak kesan gigitan pula dekat badan mangsa. So polis pun buka satu kertas siasatan dengan lebih mendalam tentang kes ni. Sebab apa polis nak buat siasatan lebih lanjut? Yang pertama, keadaan jasad Siti Hajah memang tak nampak macam demam panas pun. Yang kedua, terdapat kesan gigitan pada badan dia. Dan yang ketiga pula, dengan keadaan tubuh Siti Hajah yang macam tu, benda tu mendatangkan satu spekulasi ataupun orang cakap tu satu persoalan kepada pihak polis. Adakah memang benar Siti Hajah sakit ataupun they got something yang Anwar sorotkan daripada pihak polis? Ketua Polis Daerah iaitu Superintendent Muhammad Ibrahim, dia cakap diorang memang ada dapat laporan daripada Anwar berkaitan dengan kematian anak dia Siti Hajah, and diorang pun dah klasifikasikan kes kematian tersebut sebagai mati mengejut. Apa yang Superintendent Muhammad Ibrahim cakap masa dia buat laporan tu, Anwar cakap dekat pihak polis yang anak dia tu meninggal dunia akibat demam panas dekat rumah diorang dekat Batu 5 Binjai. And then selepas laporan polis dibuat, polis pun datanglah ke rumah diorang untuk menjalankan siasatan. Tapi bila polis tengok mayat tu, diorang dapat rasakan yang kematian Siti Hajah bukanlah disebabkan demam panas, guys, tetapi terdapat unsur-unsur jenayah yang mungkin dilakukan oleh ahli keluarga dia sendiri. Alright, selepas polis dah settle dekat rumah diorang, mayat Siti Hajah pun dihantarkan ke Hospital Kemaman untuk buat autopsi ataupun bedah siasat lah untuk mengetahui punca kematian yang sebenar. So guys, kematian Siti Hajah sampai ke telinga mak kandung dia sendiri yang merupakan seorang Cina mualaf yang menetap dekat Pulau Pinang pada ketika tu. So bila mak Siti Hajah ni dapat tahu yang dia meninggal sebab demam panas, dia agak suspicious, dia agak curiga dengan laporan yang bekas suami dia buat tu. Dia tak percaya dengan bekas suami dia tu. Jadi mak kandung Siti Hajah dia pun buat satu lagi laporan polis yang meminta polis untuk membuat siasatan lebih lanjut pasal kes kematian anak dia tu. Dia dapat rasakan sesuatu yang tak kena terhadap Siti Hajah. Dia macam dapat tahu yang Siti Hajah meninggal bukan sebab demam panas. Insting seorang ibu kan macam lain sikit tau. Okey, lepas tu polis pun akan mendapatkan ujian perubatan gigi terhadap suspek dengan bantuan doktor gigi. Sebab apa diorang nak dapatkan ujian perubatan gigi tu? Sebab polis sekarang ni nak cuba matchingkan bekas gigitan yang ada pada tubuh mangsa dengan gigi suspek, 4 orang suspek tu. Selepas selesai dibedah siasat, jenazah Siti Hajah pun dikebumikan di perkuburan Islam Kuala Kemaman pada 30 April 2016 pukul 6 petang. Hasil daripada 2 kali bedah siasat and result dia, Siti Hajah mengalami jangkitan pada tubuhnya dan juga terdapat ada kesan-kesan yang di mana dia mengalami kebuluran. So daripada keputusan autopsi itu, polis pun buat rumusan yang di mana mereka percaya yang Siti Hajah tidak diberikan makanan lebih kurang dalam 3 minggu, guys. 3 minggu tak dapat makanan, dibiarkan kebuluran, and finally berat badan dia menurun sehingga 18 kg je. Hasil daripada autopsi itu juga mendapati memang benar ada kesan-kesan gigitan yang dilakukan oleh manusia dan juga ada kesan lebam pada bahagian muka, terutama sekali pada mata mangsa. Kemudiannya, selepas mendapat hasil autopsi tersebut, kes kematian Siti Hajah disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Bapa kepada Siti Hajah iaitu Anwar bin Yusof bekerja sebagai mekanik. Untuk pengetahuan korang kan, keluarga Anwar yang tinggal dengan Anwar adalah, yang pertama Anwar sendirilah yang duduk dekat rumah tu, umur dia 55 tahun. Yang kedua pula isteri kedua dia yang bernama Murni Ahmad, 40 tahun. Yang ketiga pula anak perempuan mereka yang bernama Siti Sarah Anwar, 26 tahun, dan yang keempat Amir
Syarif Anwar 19 tahun yang merupakan anak bongsu kepada pasangan tersebut. Umur diorang tu berdasarkan tahun 2021. So kalau 2021, Siti Hajar sekarang ni berusia 27 tahun guys. Pada saat kejadian dia meninggal pada usia 22 tahun. Sebenarnya guys, Siti Hajar ni adalah merupakan anak kedua daripada 4 orang adik-beradik dia. Siti Hajar dan 2 orang adik dia berada di bawah jagaan bapa kandung diorang selepas mak bapak diorang bercerai. Adik lelaki dia pada saat kejadian tu berumur 14 tahun and dia tak sekolah guys. Dia dah berhenti sekolah. Nampak macam problem sikit. Bapak dia pun problem juga. Kenapa bapak dia boleh pagi, anak dia tak pergi sekolah guys? Kenapa bapak dia tak hantar anak dia pergi sekolah? Kat situ kita dah nampak sikit family ni macam ada problem sikit. Pada 1 Mei 2016 pukul 11.50 pagi, polis dia pergi menahan satu keluarga Anwar yang duduk dalam rumah. Semua sekali. Anwar, isteri dia dan 2 orang anak dia. 4 orang tu semua kena tahan riman selama 7 hari daripada 1 Mei sampai 8 Mei untuk membantu siasatan berhubung dengan kes ni. Pada 8 Mei 2016, polis minta kerjasama dengan jiran-jiran yang berdekatan dengan rumah mangsa untuk memberikan keterangan berhubung kes kematian Siti Hajar. And then kes ni tak habis macam tu je guys. Polis still lagi memerlukan information untuk mendapatkan kebenaran. Jadi polis dia dapat perintah mahkamah untuk melanjutkan lagi tempoh reman ke-4 suspek yang sepatutnya habis 8 Mei tapi disambung sehingga 15 Mei 2016. Tibalah masanya diorang semua dihadapkan ke mahkamah dan keempat diorang tu dituduh kerana membunuh Siti Hajar. Finally, Anwar dihantarkan ke penjara Marang, Murni dan Siti Sarah ke penjara Bentong, Pahang, manakala adik lelaki Siti Hajar dihantarkan ke rumah perlindungan Rusila, Marang. Selepas 5 tahun, iaitu pada tahun ni lah diorang punya perbicaraan tu, Anwar dan Murni dijatuhkan hukuman gantung sampai mati, manakala Siti Sarah dan Amir Syarif dibebaskan. Kesimpulannya guys, di mana pergi belas kasihan bapak dia tu dekat anak dia sampai boleh biarkan anak dia tak makan sampai 3 minggu guys? Memang hilang kewarasan ke apa ke kan? Pun pelik guys. Walau macam mana sekalipun, semoga roh mangsa iaitu Siti Hajar berada dalam kalangan golongan-golongan orang yang beriman. Sekian from Carol Series. Until next time, see you soon. Assalamualaikum.